Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala syarfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Itu di muka surat Jawinya 39 ya. Betul, muka surat 40. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, melihat akan Allah dalam tidur situ. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, tidak khilaf ulama pada dapat melihat akan Allah Ta'ala dalam tidur dan jatuhnya. Kalau dapat melihat akan dia dengan jalan mukhalafah, maka ialah Allah. Dan kalau tidak seperti melihatkan dia dengan rupa manusia, maka bukan ia Allah. Bahkan misal yang menjadi oleh Allah Ta'ala dalam hati manusia yang melihat jua. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Rasakan kesyukuran itu, pertama nikmat hidup masih dianugerah ke kita. Syukur kita hidup dalam Islam, yang ada orang tak dapat Islam. Syukur kita Islam yang kita dapat, Allah Ta'ala lembutkan hati sanubari kita, menerima, mengiya dan membenarkan semua ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur lebih-lebih lagi yang Allah Ta'ala jadikan hati kita boleh taat, patuh, menerima semua ajaran yang dibawanya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala jadikan kita hidup dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman dan boleh taat, meninggalkan larangan. Itu dikatakan takwa. Syukur juga sihat lapang masa, juga hidayah taufik Allah Ta'ala kekalkan ke kita. Dengan itu ada keupayaan kedekat kepada kita, dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah di masjid ini, dan insya-Allah kita manfaatkan masa yang ada meneruskan bacaan kitab daripada kitab Bati Faridah ni, insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan iktikaf kita. Kalau tak niat lagi main sama, lepas niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif, melihat akan Allah Ta'ala dalam tidur. Hadirin sekalian, apa yang kita nak bicara malam ni insya-Allah adalah permasalahan melihat Allah. Jadi ada sedikit sambungan daripada pelajaran dulu yang kita ada bicara masalah melihat Allah Ta'ala. Cuma perbicaraan dulu adalah melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga, yakni melihat Allah Ta'ala dalam keadaan tidur. Baik. Ingatkan balik pelajaran lama, mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah, tidak akan ada sesiapa yang boleh ada keupayaan dan mendapat restu izin daripada Allah Ta'ala sehingga mereka ni boleh melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga, melainkan hal ni hanya berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu adalah fakta yang sangat jelas dengan apa dah bicara dulu. Melihat Allah Ta'ala jaga takkan ada. Satu di atas kaedah tu, walaupun pernah sebut dulu, sebut sekali lagi, kalau ada ajaran tarikat yang tertentu mengajar, misalnya tarikat ni ada amalan-amalan tertentu lah, zikir, wirid, qasidah, selawat dan sebagainya, untuk diamalkan dalam waktu tertentu dengan angka yang tertentu. Kalau ada di antara mereka yang mengatakan kami ni bila-bila masa boleh nampak Allah Ta'ala dalam keadaan jaga, zikir sampai satu tahap, nampak Allah terang jelas, nampak dengan biji mata ni dalam keadaan jaga ni. Dengan apa yang telah kita bicara lepas, dengan apa yang telah ulama ambil faham daripada Quran hadis, yang semua hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang kalau nisbah perawi dia adalah perawi yang ramai, yang namanya mutawatir, telah disemak oleh ulama, sepakat mengatakan bahawasanya kalau sesiapa yang mendakwa dia melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga,
masyhur sebut ulama tiada syak di kalangan ulama untuk menghukumkan kafirnya dia. Kalau dia dakwa, aku boleh nampak Allah Taala anytime, aku zikir nampak Allah Taala, murtad tu. Maksudnya apa? Takkan boleh berlaku gitu. Dalam keadaan jaga takkan boleh berlaku. Pasal Allah Ta'ala tidak akan benarkan sesiapa, dan dia takkan izinkan sesiapa pun untuk ada keupayaan untuk melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga dalam masa kehidupan dunia ini, melainkan hanya diberi keupayaan dan kebolehan itu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Hanya untuk Rasulullah saja yang melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga sampailah hari kiamat esok. Jadi lepas hari kiamat itu ahli syurga masuk dalam syurga, itu barulah ahli syurga akan melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga. Baik, itu dasar akidahnya. Jadi sekali lagi sebut, kalau ada orang mendakwa melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga kat dunia ni, kalau umum bahasa istilahnya sesat lah. Khususkan sikit, sesat tu ke mana? Sampai ke mana boleh jadi sesat tu? Murtad. Siapa murtad? Kerana salah mengiktikadkan ke Allah Ta'ala. Baik. Dan salah mendakwa boleh lihat Allah Ta'ala, sedangkan disepakati dengan apa nas yang ada menunjukkan bahawasanya Allah memang tidak akan memberikan sesiapa pun melihat dia dalam keadaan jaga dalam masa kehidupan dunia ini. Baik. Itu rasanya ada yang kita dah bicara lepas. Kalau agak tak apa faham, tanya lain. Macam mana pun kita dah bicara dulu. Jadi kita nak sambung malam ni, insya-Allah masih masalah melihat Allah Ta'ala. Cuma melihat yang kita bicara ni bukan melihat dalam keadaan jaga ataupun dipanggil yaqazah, jaga, melainkan yang kita nak bicara ni adalah melihat Allah Ta'ala dalam tidur. Istilah dalam tidur maksudnya mimpi. Sebelum tengok dalam bab mimpi tu, tanya gini sikit, mimpi kita betul ke? Tanya orang dulu, jangan tak faham hukum mimpi tu. Mimpi kita betul ke? Faham soalan tak? Apa maksud betul? Maksudnya macam mana dalam mimpi jadi macam mana kat luar mimpi tu, macam tu lah, macam tu ke? Tuan tak tahu? Lama tak mimpi. Mufid dah lawak-lawak bodoh itu. Jawapan dia macam mana? Tidak. Mana duk sama? Istilah sebagai ulama kita sebut apa? Mimpi ni mainan tidur atau seumpamanya. Mimpi yang benar adalah mimpi Nabi-Nabi dan Rasul. Kerana mereka tidak akan boleh ada mimpi yang istilahnya mimpi yang syaitan mengganggu mereka dalam proses penerimaan wahyu, sehingga dalam keadaan jaga syaitan boleh ganggu. Yang masalah jaga begitu juga dalam keadaan tidur. Tidur pun syaitan boleh datang ganggu, rasakan seolah-olah itu wahyu, padahal itu bukan wahyu. Tidak akan ada fenomena menyentuh berlaku sama sekali. Allah Ta'ala takkan benar kan? Kenapa? Kerana semua Nabi dan Rasulullah Allah Ta'ala pelihara daripada gangguan syaitan. Quran dia sebut gini, illa, saya nak ambil ujungnya, pasal ayat tu ada beberapa kali diulang, tapi akhirnya disebut illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pasal iblis pun sedia maklum pada kita, kalau kita belajar sejarah, dia di atas kekufuran dia tidak mahu patuh taat pada Allah Ta'ala untuk sujud dan beri penghormatan pada Nabi Adam tu, dia telah mohon pada Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umur, dan dalam masa doa dia mohon pada Allah Ta'ala panjang umur itu, setelah Allah Ta'ala berikan restu untuk dia panjang umur sampai ke kiamat kepada iblis ni, dia telah mengeluarkan satu pernyataan, kata dia, la'ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan Nabi Adam dan keturunan dia semuanya. Cuma ada kecuali dalam ayat Quran tu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba Allah yang diberikan keikhlasan. Masyhur sebut ulama tafsir, siapa dia? Hamba-hamba Allah yang diberi keikhlasan. Masyhur sebut dalam syarahan ulama, tidak ada lain orang yang mereka ni adalah sentiasa dalam keadaan keikhlasan. Al-mukhlas, diberi sifat ikhlas pada Allah Ta'ala,
mereka itu ialah Nabi-Nabi dan Rasul. Okay, itu mimpi Nabi Rasul. Satu kisah, kalau kita lihat tentang kisah kurban, bagaimana Nabi Ibrahim AS bermimpi menyembelih anak dia. Kalau kita mimpi sembelih anak, tentu abaikanlah mimpi itu, jangan duk buat. Tapi Nabi Ibrahim dia mimpi sembelih anak, maksudnya dia wahyu. Sampai dia tu satu hal, dan anak dia faham bahawasanya itu ialah wahyu, dia tahu, dan dia faham dan dia imani bahawasanya ayah dia ialah memang benar-benar adalah seorang Nabi. Nabi tidak akan boleh, Nabi Rasul syaitan, iblis tak akan boleh ganggu. Itu yang kisah dalam Quran, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni. Waktu Nabi Ibrahim ceritakan kepada Nabi Ismail mimpi dia yang dia sembelih, dia faham pada tu Allah Ta'ala perintahkan supaya sembelih Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ismail? Sikit tengok ayat Quran. Antaranya kisah Nabi Ibrahim dulu, dia kata apa? Inni araka fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku ini ara fil manami anni azbahuka. Aku mimpi, aku tengok dalam mimpi aku yang aku sembelih engkau. Fanzur madza tara. Cuba bagi pandangan sikit, apa pandangan kamu wahai anak? Masa tu kalau ikut Nabi Ismail masih kecil lagi. Kalau tuan-tuan lah, kalau bapak tuan-tuan mimpi gitu, dia cerita gitu. Tuan-tuan lari lah awal-awal. Sikit lah. Yang tak abah try lah buat. Kod-kod mimpi tu betul, jangan doa pasal apa? Itu mimpi kita. Mimpi yang belum ada jaminan, yang kita tak diganggu oleh syaitan. Tak. Tapi oleh kerana Nabi Ibrahim, anak dia faham intinya ialah memang Nabi, ayah dia memang Nabi betul. Dan dia dapat lihat beberapa mukjizat yang berlaku pada ayah dia. Antaranya ayah dia yang jauh duduk di Palestin, dia duduk di Tihama, di Hijaz, di Tanah Haram. Tanah Haram tu boleh berulang alik dalam masa yang sangat pendek, kerana Allah Ta'ala telah berikan burak untuk dikendarai oleh Nabi Ibrahim AS. Macam mana pun asal nak sebut cerita itu, dia kata ini araka fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Anak dia kata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, buatlah apa yang telah diperintahkan padamu. Anak dia faham, Nabi Rasul. Jalannya kau Nabi Rasul, mesti ada sesuatu itu. Kemudian Nabi Ibrahim pun sembelih lah. Barulah Allah Ta'ala datangkan kisah dia. Kata qad saddaqta ru'ya. Sesungguhnya engkau telah membenar dan mengakui dan mengiktiraf wahyu itu. Jadi Nabi-Nabi Rasul, mimpi mereka adalah wahyu. Jadi kita nak bicara ni mimpi lah. Kalau dalam tidur, faham tidur ni mimpi lah kan. Melihat Allah Ta'ala dalam mimpi ni, dalam tidur ni mimpi lah. Jadi petang tu yang sebut bab mimpi dulu. Adakah mimpi kita sentiasa betul? Tak. Bahkan tak betul apa pun. Kalau betul pun bukan pasal mimpi. Tapi kalau nak buah bahasa, selalu ayat kita guna kebetulan lah. Kebetulan kita pernah mimpi. Tapi adakah mimpi itu dia satu perkara yang menunjukkan ramalan ataupun bayangan perkara akan datang? Tak. Kita tak dibenarkan sama sekali mengiktikadkan mimpi dengan keadaan gitu. Tidak sama sekali. Katalah mimpi jadi orang kaya naik kereta Porsche, macam tetap abaikanlah mimpi itu. Mimpi anak ada berapa? 14 gagah lagi. 16 gagah lagi. Kalau 140 abaikan mimpi itu. Abaikan. Isteri ada 4, harus berlaku. Kalau tak mimpi pun memang boleh buat, cuma duit ada tak ada, itu je. Tapi kalau kata mimpi sampai bini 40, abaikan mimpi tu. Tambah mimpi jadi pelik-pelik. Tuan-tuan mimpi, tuan-tuan jadi naga macam. Mungkin ada isyarat sesuatu lah. Ada orang yang pandai takwil mimpi dan takbir mimpi. Tapi kebanyakannya mimpi kita ni, kalau saya lah zaman saya ngaji dulu, guru sebut misal mudahnya. Misal lah. Disebut hukum mudahnya. Mimpi kita ni, dah lah dengan keadaan kita ilmu pun tak ada, takwa pun kurang, tidur pun tak jaga adab, mimpi tu sepak lah. Mudah je. Macam mana kalau saya sebut pi lah, jadi mimpi tuan-tuan jadi naga. Kalau saya, tuan-tuan kalau main tanya, saya tak tanya gini loh. Hang isyak kau? Kalau tuan-tuan kata ya, saya nak kata gini.
yang jadi naga tu memang betul lah, memang naga duk keluar asap. Saya tak sebut itu. Saya nak sebut itu. Jadi cari akal sikit macam mana nak betulkan mimpi tu dengan apa yang berlaku. Macam mana pun betul kan macam tu. Itu goreng lah. Goreng lah. Maksudnya bukan ada apa-apa yang isyarat-isyarat gaib yang dipaham dengan mimpi macam tu. Macam mana pun kalau ada orang macam ni pula, masih saya nak cerita mimpi tu dulu kan. Pasal bila mimpi melihat Allah Ta'ala, maksudnya kalau kita faham cerita mimpi tu selesai lagi. Tak urai panjang, faham lah. Okey. Macam mana pun asal saya nak sebut masih ke bab mimpi tu, ada orang yang memang dia mimpi ni mimpi betul. Dan mimpi tu pula mendapat sesuatu yang pelik-pelik dan luar biasa dalam mimpi, dan bila dia cari dengan arah-arahan dalam mimpi tu dapat dan jumpa. Ada. Saya ada beberapa orang yang saya jumpa yang macam tu. Dia mimpi misalnya pergi dekat bukit macam ni, kawasan ni, kat pokok ni, bawah pokok ni ada macam ni, macam ni. Pergi korek kira macam ni, korek ada. Pergi, dia cari. Jumpa. Tu apa tu? Itu adalah campur tangan jin masuk dalam mimpi. Dia nak suruh kita buat sesuatu untuk dia. Yang tu adalah salah satu daripada kecohan iblis, syaitan dan jin kepada manusia. Satu sudut nak sebut tu. Begitu juga ada juga kadang-kadang jin ni yang tu yang nak tipu ni cukup banyak kan. Itu yang kebanyakan Tok Bomo boleh berubat pelik-pelik, boleh buat cara macam-macam lah, bahasanya luar biasa lah. Antaranya dapat dalam mimpi. Dan mimpi macam tu macam mana? Biasanya ada campur tangan jin. Satu, dia boleh buat benda pelik-pelik, pasal jin khidmat untuk dia. Dan biasanya dia akan, untuk boleh ada khidmat daripada jin ni, dia akan istilahnya mestilah orang yang dapat mimpi tu memenuhi syarat-syarat tertentu, ikut arahan dia dalam mimpi tu. Kerana antara keupayaan jin ialah dia boleh masuk dalam mimpi. Dia boleh take part dalam mimpi. Istilah take part tu maksud dia macam mana? Maksudnya dia boleh masuk dalam, kita tidur, dia boleh masuk dalam badan kita, seolah-olah kita mimpi, padahal dia masuk, dia yang duk buat lakonan macam-macam tu. Sama ada dia sekor dia kah, seorang dia kah, ataupun ramai kah, tak kira. Tapi dia boleh masuk, campur. Dia boleh masuk dalam mimpi. Sikit bahasa dia. Satu, dia boleh, kita dalam keadaan tidur, dia main, yang dia masuk dalam mimpi kita, yang kita duk mimpi pergi sana, dia cerita, dia pula berupa dengan rupa sesuatu, pergi sini, ambil ni, kita tak tidur tu. Risiko keupayaan jin boleh buat macam tu. Allah Ta'ala memang beri keupayaan kat dia, boleh masuk dalam mimpi macam tu, boleh take part. Dua istilah, take part dalam mimpi. Satu orang Tok Bomo yang biasanya dapat ubat dengan mimpi ni, memang biasanya jin take part dalam mimpi dia. Itu betul tak betul? Betul tak betul itu satu hal. Macam mana pun ramai orang yang dapat ilmu perubatan melalui proses macam tu, ramainya sesat. Nak syarah tu agak banyak, tapi saya sebutkan pasal tu, ramainya sesat. Jumpa kerih lah, terpaksa buat asap kemian lah, apalah. Ni malam Jumaat kena macam ni. Kadang-kadang dia tipu dengan buat benda-benda yang nampak ibadat dan rupa-rupa takwa. Nak sembahyang hajat macam ni, buh limau, asap kemian. Padahal asap kemian tu jamu jin lah seminggu sekali. Kalau dia kata pula malam Selasa, malam Jumaat, maksudnya seminggu 2 kali jamu dah. Sehari pulut kuning, telak lah, apalah, macam-macam. Macam mana pun saya nak sebut, tangan jin boleh take part dalam mimpi. Satu. Jadi bila dia take part dalam mimpi itu, antara yang dia beri kat kita, kadang-kadang ilmu perubatan dan ilmu mempertahankan diri. Itu yang ghalib biasanya dapat lah. Satu, biasanya antara ilmu-ilmu mempertahankan diri yang ada istilah alam batin ni, biasanya dia adalah dengan campur tangan jin masuk, yang dia ajar ilmu mempertahankan diri, yang dia meletakkan syarat-syarat tertentu. Siapa yang memenuhi syarat tu, dia akan berilah benda-benda pelik dan luar biasa yang tak akan boleh buat benda tu melainkan dengan bantuan jin. Jadi jin bantu dia untuk buat perkara itu.
Jadi ada keadaan jin yang macam tu. Sikit saya sebut itu. Pasal dulu pun saya pernah cerita kat tuan-tuan hadir tak hadir tahu satu hal. Saya kata apa? Saya memang ada pengalaman yang agak luas bertemu dengan jin. Bertemu dengan jin macam mana, apa-apa dialog dengan dia lah, apa macam-macam. Saya ada pengalaman yang agak luas dalam bab tu. Pasal saya pernah jumpa jin. Saya pernah jumpa jin. Nak cerita banyak ikut tuan-tuan nak lari. Macam mana pun saya sebut saya pernah jumpa jin. Tuan-tuan nak tahu cerita panjang, kena jamu saya makan nasi goreng udang sajalah lawak-lawak itu. Kita sembang sampai 3 pagi cerita jin. Sajalah sebut itu, lagi saya ngantuk, saya tidur dulu. Apa saya nak sebut ni? Saja saya nak sebut, tak kata saya memang ada pengalaman itu, satu saya boleh cerita. Pasal kadang-kadang bab-bab macam ni orang tak erti, dia tak faham. Saya jumpa jin dia. Jin yang jumpa pula jin yang baik-baik. Ada jin baik kan? Ada. Jin tu yang cerita tu. Jin yang saya jumpa tu jin yang hafal Quran, jin yang takwa, rajin jemaah. Jin hafal Quran tu kan. Ada jin yang hafal Quran, hafal Quran lagi elok pada kita. Mana tahu? Saya pernah jumpa jin, saya test lah. Saya test lah, baca sambung, baca sambung. Saya pun ada lah hafal sikit, kita kerti sambung. Ada yang hafal tu, hafal kita baca tak bererti, dia boleh hafal. Jadi jin tu yang antara yang bagi maklumat macam saya nak cerita ni. Yang kata jin memang dia boleh take part masuk dalam mimpi. Dia boleh. Kata kita duk rasa mimpi, sebenarnya dia masuk dalam badan kita tu. Bahasa saya macam mudahnya take part lah. Dia boleh buat kita tak faham, kita kata mimpi lah. Padahal kan mimpi tu memang dia nak beri sesuatu pada kita. Suruh ambil, suruh buat kerja, dia nak khidmat kat kita. Bahasa khidmat, tapi dia letak macam-macam syarat. Biasanya ramai banyak jadi sesat. Tu pun yang cerita jadi sesat tu jin yang saya jumpa tu yang cerita. Pasal nak sebut gini, kadang-kadang jin tu tak sesat, tapi orang jumpa jin dia yang sesat. Pasal jin ada yang dia tahu kan, jin dia tahu dia jin tau. Dan dia tahu kalau kata dia beriman, dia hafal Quran, memang dia tahu apa betul apa salah tau. Dia ngaji, dia faham. Tapi ada orang kita, dia tak belajar bab jin, dia tak tahu jin tu menentang apa, padahal dia wali. Wali apa jin? Tentu pun dia kena tipu lah. Padahal saya jumpa wali alam ghaib, bukan wali alam ghaib, jin. Padahal dia sangka dia wali. Yang ni yang kata jin jumpa orang, jin tak sesat, orang sesat. Dan ramai orang-orang yang khususnya dalam bab ilmu perubatan dan mempertahankan diri yang ada bersahabat dengan jin, dia tak perasan bahawasanya yang dia tu dalam keadaan kesesatan, minta bantuan daripada jin. Nak buat ilmu pertahankan diri boleh, yang istilah jurus-jurus ke apa, angkat angin pakai aura ke, bruh gitu. Bukan gaduh berlatih yang dan baca, memang dia ajar tu kadang zikir. Bruh, kita dah sangka kita lah hebat, ada aura apa? Aura tak kucing. Jin yang buat kerja tu. Dan jin kita tak nampak dah, mana kita tahu. Kita pun dia sepak kawan tu lebu. Tak ada aura-aura kan. Saya ngaji tutup guru ajak tu, yang jin cerita tu. Apa dia? Kalau ada aura-aura tu dibenarkan dalam Islam, dan memang itu ajaran Nabi SAW, antara orang yang pandai aura tu saya. Saya orang mengaji, saya ngadak tok guru pondok ialah yang antara aura-aura tu. Tapi mana ada tok guru itu? Kalau ada pun tok guru tuan-tuan tengok dalam filem Indonesia. Tu ada. Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Wali Songo, cita-cita lah dalam video tu kan, dalam CD tu. Tu tuan-tuan jumpa. Sebenarnya itu tuhmah dan fitnah besar pada ahli ulama dan tutup guru. Tuan-tuan pernah tengok saya tak tahu, tapi saya nak sebut filem dia orang buat tu banyak benda-benda yang karut tu. Macam mana pun asal saya nak sebut ialah jin boleh take part dalam mimpi. Saya nak sebut asal situ. Baik. Macam mana pun asal kita nak bicara tak melihat Allah Ta'ala dalam mimpi dan tidur. Jadi macam mana pun kalau dengar apa saya sebut mimpi tu,
Kalau tak sebut mimpi ke orang salah pun, tuan-tuan mimpi tu nampak macam mana? Sekalipun tuan-tuan mimpi boleh berubat ke apa ke, jadi Tok Roma, jadi menteri besar ke, ganti menteri besar Selangor ke apa tu. Ataupun jadilah apa-apa orang kaya ke apa ke, terbang atas angin masuk syurga ke macam mana? Abaikanlah mimpi tu. Kalau dengan mimpi itu tuan-tuan boleh dapat iktibar jadi baik, bagus. Tuan-tuan tengok mimpi tuan-tuan jadi naga tu orang bunuh. Itu tuan-tuan jaga. Tuan-tuan duk rasa tuan-tuan lah pasal tuan-tuan isap rokok, tuan-tuan duk rasa tuan-tuan tu lah naga tu. Naga nanti mati dengan sebab rokok. Berhenti rokok. Bagus tak tu? Bagus. Bagus. Tu bagus. Siapa saya sokong tu berhenti. Tapi jangan berhenti pasal mimpi. Tapi kalau telah itulah sebab, tak apa. Bagus berhenti tu. Nak cerita tak bagus berhenti tu. Pasal dapat iktibar daripada mimpi. Apa yang sebut, kalau kita belajar sejarah apa tuan-tuan dan kisah wali-wali Allah, memang ada di kalangan wali-wali Allah ni yang mereka ni antara sebab jadi wali pasal mimpi. Saya tak ingat siapa-siapa nama wali tu, tapi antaranya ada di antara mereka yang asalnya peminum arak. Minum arak gila memang kan, mabuk sampai boroi perut, mimpi pasal gitu. Kemudian satu malam mimpi apa? Mimpi dikejar oleh seekor ular yang sangat besar nak telan dia. Ular besar, dia kecil. Dia lari lah, tak cukup tanah, tak cukup bumi. Ular tu makin dekat. Dekat dah ular tu nak telan ya. Sikit saya nak cerita yang ada lah, yang saya ingat masa duk belajar dulu ada kat Tok Guru cerita macam tu. Macam mana pun nak sebut, mimpi tu ada pengajaran. Nak jumpa ular besar macam tu ada kan. Macam mana pun nak kata di situ ada pengajaran, dengan sebab tu dia jadi baik. Dia berhenti minum arak. Dia lari dah dekat dah ular tu nak telan dia. Dia tengok depan dia ada satu orang tua. Pakai baju putih. Cumpang-camping, koyak, lusuh. Kotak pula tu. Baju putih tapi kotak, lusuh, koyak. Duk pegang tongkat, janggut. Dia kata, tolonglah saya, ular besar, tolonglah. Kemudian orang tu tak kata apa, diam je. Kawan tu pun menyorok di belakang orang tua tu pun angkat tangan dia. Ular tu mari depan dia pun pegang. Ting, hilang. Pum. Pum, silap. Tak pum lagi, tak bangun tidur lagi. Dia pun rasa lega lah. Ular tu hilang. Utur ditanya, hang siapa? Orang tua tu jawab, kata apa? Akulah amal soleh yang kau buat. Rupa tu rupanya orang tua lusuh kusuk masai, kotok, koyak, cumpang camping. Ular tu apa? Itulah dosa kau minum arak. Terus dia baik pasal takut dosa minum arak, ular besar kejar hambat macam satu. Terus taubat kan, jadi wali. Tak apa. Dia kata tuan-tuan mimpi bukan ular, naga. Berhenti sekejap rokok. Okay. Sikit je. Sebut apa tu. Nak sebut apa? Mimpi kalau sampai boleh dapat pengajaran macam tu bagus. Okey, yang kita cerita ni lagi bagus punya mimpi. Apa dia? Boleh temu Allah Ta'ala. Tengok. Macam mana pun ambil hukum dulu. Dia kata melihat akan Allah Ta'ala dalam tidur. Dia kata tiada khilaf ulama pada dapat melihat akan Allah Ta'ala dalam tidur. Tak ada khilaf ulama tentang harusnya ada kebolehan dan kebenaran kalian bermimpi bertemu Allah Ta'ala. Tiada khilaf ulama. Boleh mimpi jumpa Allah? Ya. Ayat fakta hukum macam tu lah. Dari segi kata ulama tak ada khilaf, tak ada khilaf. Memang boleh mimpi jumpa Allah Ta'ala. Adapun dalam keadaan jaga dah sebut dah itu. Hanya berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang saja dalam peristiwa Isra Mi'raj. Baik. Jadi
kata dia tiada khilaf ulama pada kata dapat, maksudnya harus boleh melihat Allah Ta'ala dalam tidur, dan jatuhnya, istilah jatuh ni berlaku, maksudnya memang boleh berlaku. Maksudnya bermimpi bertemu Allah Ta'ala bukanlah perkara yang mustahil. Okey, siap. Untuk macam mana nak tahu tu